Assalamualaikum semua anak-anak pelajar cikgu. Hari ini cikgu akan mengajar anak-anak semua bawah tajuk PSW tingkatan 1, bab 6 iaitu ruang. Okey, kita lihat apabila kita membincangkan PSW ni sebagaimana tajuk-tajuk sebelum ni, kita bermula dengan anak-anak fahami dari segi objektif. Yang pertama, anak-anak pelajar cikgu perlu memahami unsur ruang, kemudian dapat mengeksplorasi dan aplikasi unsur ruang bagi mengukuhkan pemahaman terhadap seni, bahasa seni visual. Seterusnya, anak-anak pelajar cikgu boleh menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan yang keempat, anak-anak pelajar boleh menghayati hasil karya seni visual. Ini adalah di antara objektif apabila anak-anak memahami di bawah tajuk bab 6 ruang ini. Okey, seterusnya kita lihat di bawah tajuk ruang ini apakah kandungan yang perlu anak-anak fahami. Antaranya ialah anak-anak pelajar perlu fahami definisi, jenis, fungsi serta perkaitan ruang dan perspektif, dan yang akhir sekali adalah teknik penghasilan ruang. Dan yang keenam ialah anak-anak pelajar perlu melaksanakan tugasan ringkas yang cikgu berikan, dan apabila kita belajar bersemuka nanti, kita akan sempurnakan tugasan itu dengan jayanya nanti. Okey, kita pergi kepada yang pertama, definisi ruang. Ruang merupakan suatu jarak antara objek yang wujud di alam nyata dan karya seni visual. Yang mana ruang kita ni adalah merujuk kepada sama ada kawasan kosong di sekeliling sesuatu objek, jarak di antara objek ataupun kedalaman sesuatu objek. Objek ni benda yang berada di sekitar kita, anak-anak pelajar. Jadi kita lihat bagaimana ruang itu boleh difahami dengan sebaiknya. Jadi yang kedua, kita tengok ada berapa sebenarnya jenis ruang. Jadi ruang ni mempunyai dua jenis. Terdapat ruang nyata dan fizikal, dan satu lagi ada ruang ilusi ataupun ruang tampak. Bukan nampak ruang tampak. Jadi ruang nyata dan fizikal terdiri daripada ruang tertutup, ruang terbuka, manakala ruang ilusi pula adalah ruang cetek, ruang dalam dan ruang rata. Ruang-ruang ilusi dan tampak ini kita hanya sebagai gambaran ilusi seseorang itu ataupun kepada pekarya itu sendiri. Jadi kita tengok contoh-contoh beberapa jenis ruang nyata dan ruang ilusi untuk lebih kefahaman anak-anak pelajar. Jadi ini antara contoh ruang nyata ataupun fizikal. Antaranya adalah ruang tertutup. Bagaimana ruang tertutup, bilik tidur, bilik ruang makan. Manakala ruang terbuka pula adalah ruang yang luas yang tiada halangan. Seperti di tepi pantai, padang bola dan sebagainya yang biasa anak-anak lihat secara nyata ataupun secara fizikal. Dan juga kita lihat contoh ruang ilusi ataupun ruang tampak ini adalah ruang dalam. Maknanya ruang dalam ni anak-anak nampak kelihatan bentuk ilusi anak-anak seperti suasana tu adalah wujud dalam kedalaman. Ataupun ruang cetek, maknanya dia berada berdekatan dengan kita. Ataupun ruang rata, maknanya ruang itu mempunyai kesamerataannya. Ini adalah pandangan kepada seseorang pengkarya dan ia dilihat secara ilusi seseorang tersebut. Dan seterusnya adalah kita lihat pada fungsi ruang. Ruang fizikal dari segi karya seni, ia berfungsi yang mana kita boleh lihat fizikal tadi daripada pelbagai sudut. Dan ia membolehkan pengalaman estetik berlaku. Dan daripada ruang fizikal tadi, kita dapat melihat kualiti sebenar karya dari segi bahan, gaya, kehalusan dan mesej yang ingin disampaikan oleh pengkarya-pengkarya tadi. Manakala fungsi yang kedua dari segi ruang ilusi pula ialah
kita dapat memperlihatkan karya seni sama ada secara 2D ataupun 3D. Dan daripada pandangan ilusi tadi, kita boleh aplikasikan ruang tersebut sama ada ia berada dalam keadaan cetek, dalam ataupun ruang rata. Jadi ruang ilusi ni benda yang dibuat tanggapan oleh pengkarya atau seseorang itu dari segi ruang. Kemudian kita lihat seterusnya adalah bagaimana perkaitan ruang dan perspektif. Mengapa kita sebut perspektif? Kerana melalui kesan ilusi objek yang kita lihat daripada arah mata kasar kita dengan kaki langit, ia memberikan 3 ruang kepada penghasilan karya. Di antaranya kita boleh mewujudkan dari segi pandangan ruang tengah, depan atau belakang. Dan perubahan saiz, warna dan jarak berlaku apabila sesuatu ruang tadi dilihat dari jauh. Dan semua garisan perspektif akan bertemu pada satu titik pusat, iaitu titik lenyap yang menggambarkan lebih jelas bagaimana keadaan ruang itu daripada perkaitan perspektif. Sebagai contoh, bila kita tengok cahaya matahari di jalan raya pada jarak yang jauh, seolah-olah pandangan kita terdapat cecair di penghujung jalan. Tetapi sebaliknya, bila kita berada berdekatan tempat yang dikatakan jauh tadi, itu adalah perkaitan ruang dan perspektif. Kemudian kita tengok bagaimana teknik-teknik penghasilan ruang. Jadi penghasilan ruang ini dihasilkan melalui perubahan saiz ataupun tindanan ataupun melalui imej terang dan kabur, bayang-bayang, melalui perbezaan warna, reka letak grafik ataupun dari segi garisan perspektif sendiri. Jadi kita tengok contoh-contoh bagaimana teknik penghasilan ruang ini dapat dihasilkan dan memberikan gambaran impak ruang sama ada secara fizikal ataupun secara ilusi. Kita lihat. Contohnya, kalau dilihat dari segi saiz, jadi anak-anak pelajar akan lihat gambar yang dinyatakan di sini di hadapan nampak saiznya besar, tetapi di belakang pokok-pokok tersebut ada lebih kecil. Ataupun ruang di sini kita tengok ruang hadapan nampak lebih terang, tetapi bahagian ruang belakang kabur. Ataupun juga ruang dihasilkan melalui tindanan yang mana selalunya terhasil apabila kita melaksanakan collage. Ini adalah contoh teknik penghasilan ruang. Ataupun juga kita boleh lihat teknik penghasilan ruang dari segi perbezaan warna. Jika anak-anak pelajar, warna gunung ganang berbeza dengan warna lautan ataupun tumbuh-tumbuhan, yang memberikan corak ruang yang berbeza. Ataupun dari segi adanya bayang-bayang menunjukkan ruang juga kelihatan sama ada ruang itu corak yang pelbagai-bagai. Ataupun juga penghasilan ruang boleh kita hasilkan apabila adanya reka letak grafik. Jadi kita boleh tentukan di mana ruang hadapan, tengah atau sebagainya. Ataupun melalui penghasilan garisan perspektif. Ini kalau kita lihat dari segi arkitek, dia memang menggemari menggunakan lakaran-lakaran garisan perspektif kerana untuk membuat lakaran bentuk yang dikendaki oleh pelanggan-pelanggan. Jadi itu tadi bila anak-anak lihat daripada tajuk ruang, ia sebenarnya adalah mudah. Cuma anak-anak perlu faham ruang ini daripada pandangan fizikal kita, ia adalah berbeza dari segi ilusi. Jadi untuk lebih kefahaman, cikgu minta anak-anak pelajar menjawab soalan ringkas yang cikgu berikan ini di dalam buku latihan. Dan apabila anak-anak siap menanda tugasan ini, anak-anak perlu hantar kepada cikgu dan insya-Allah cikgu akan menanda, dan rekod yang dihasilkan oleh anak-anak pelajar cikgu akan masukkan di dalam pemarkahan untuk persembahan pentaksiran anak-anak pelajar.
Jadi sekiranya nanti kita bersemuka, kita akan hasilkan lebih banyak projek daripada tajuk-tajuk yang telah kita pelajari. Jadi itu sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap anak-anak cikgu semua dapat memahami apa itu ruang dan boleh aplikasikan di dalam kehidupan sepanjang anak-anak berada sekarang lah. Ya, jadi itu sahaja daripada cikgu. Cikgu ucapkan anak-anak terus belajar dan insya-Allah anak-anak akan terus menjadi orang yang berguna dunia dan akhirat. Jadi sekian, terima kasih.